Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW sabda, Allah tidak akan menurunkan sesuatu penyakit melainkan dia akan menurunkan ubatnya. Hadis riwayat Bukhari. Pegang sungguh-sungguh tuan-tuan perempuan. Pegang sungguh-sungguh. Tidak ada penyakit yang Allah tak turunkan ubatnya. Kita yakin ada. Kalau orang kata ini, itu pegangan dan keyakinannya, tafadhal. Kalau orang kata itu, dan itu kena nampaknya yang kehebatan yang dia rasa, itulah pegangan keyakinan dia, dan dia was-was dengan yang lain, kita raikan selagi mana dalam keadaan kita sama-sama menjaga kemaslahatan, keutamaan seluruh insan dalam masyarakat bila kita duduk di dalam budaya sosio masyarakat kita secara bebas. Perlu ada penjagaan. Bukan hanya bergantung pada pemakanan ataupun vaksin, bukan hanya you name it lah, ivermectin ke, ataupun sekadar kalau kita makan madu, habatus sauda. Betul, memang dari Quran. Tetapi apa yang kita katakan bahawa kalau wabak bukan boleh kita ambil madu tu kita letak garisan depan rumah kita macam peniding. Ini madu ni betul gitu. Tapi suruh beramal, amallah minum madu. Bukan waktu dah sakit baru nak minum. Beramal tuan-tuan puan. Sekarang ni start beramal insya-Allah. Dan yang tak boleh kita nafikan, Nabi kata yang tak ada ubatnya dua perkara saja, iaitulah kematian dan juga tua. Itu tak boleh buat apa-apa. Kita semua akan menuju proses-proses ini, maka sama-samalah kita menggunakan apa yang kita pelajari di atas apa yang ada di atas dunia ini untuk sama-sama kita pastikan supaya janganlah kita ini sentiasa hidup diselubungi dengan misteri, tuan-tuan. Kita diselubungi dengan fear. Hari ini semua orang dalam ketakutan, semua orang dalam keadaan ketakutan sebab fear. Dalam keadaan walaupun kita dah solat, kita dah zikir, tapi fear tu tetap datang. Bukan daripada fear tu di kalangan kerana keyakinan pada Allah, tapi disebabkan makhluk-makhluk di sekeliling kita yang mungkin berbeza dengan kita menyebabkan the fear tu datang. Sebab sebenarnya kita dengan sesama kita ni ruhama ubainahum, berkasih sayang bersama kita. Tapi hari ini sudah berubah kerana isu dunia kita terlerai kasih sayang kita. Allahu Akbar. Jadi marilah sama-sama muslimin muslimat rahimakumullah. Walaupun saya faham ada ulama-ulama yang bahas menyatakan bahawa kita ni bukan kisah pun soal vaksin tak vaksin ni, tapi vaksin dia selamat. Ulama-ulama pun dah katakan selamat. Jadi kita ikut ajalah. Sebab kita ni kalau kita nak bahas cerita asal barang daripada mana, kita ni makan buah. Adalah saya terdengar juga ulama-ulama bahas kan, iaitu kita makan buah. Buah tu asal daripada mana? Baja daripada mana dapat? Baja tu kan baja tai, kurma bertompok-tompok. Tai daripada najis. Kan najis baja-baja tu. Baja-baja tu najis-najis ni diletakkan di akar-akar pokok, dekat bawah pokok. Ada buatkan bulatan. Kita pun menanam juga dulu, berkebun juga. Tabur najis tu. Kalau najis lah, sekarang banyak baja fertilizer kan. Tapi yang jenis ni, yang jenis kalau baju orang dulu letak baju najis semua ni, bubuh situ ini akan menghasilkan buah yang ranum. Masya Allah. Lepas tu kita makan. Jadi ulama-ulama bahas, dia kata makan buah tu asalnya juga itu najis. Puncanya dia najis, tapi mengapa kau makan buah tu? Masya Allah. Kan? Ini kita faham. Dalam kaedah fiqh kita faham, muslimin muslimat rahimakumullah, bahawasanya ini soal pokok, teman-teman. Tanya sama pokok, kan? Pokok ni itu pokok. Tapi pokok yang kita nak cakap ni ialah insan, manusia. Orang Islam pula yang terjunjung perintah, ada zimmah yang perlu ditanggungnya daripada hukum hakam, bukan main bedal aja. Sebab itu kita kena berhati-hati, muslimin Allah.
Perasan tak kita, ini benda yang kita kena fikir dan zikir. Perasan tak kita tuan-tuan perempuan, hari ni ramai boleh senang dapat kurma ajwah. Semua boleh dapat kurma apa? Mariami. Boleh dapat kurma yang besar tu dipanggil apa? Kurma majul. Semua boleh dapat. Dan kalau sebut ajwah, kalau kita pasal sunnah Nabi SAW, kalau kita sebut nak aja kurma najwah, bukan kata najwah yang bulat kecil tu, yang besar sikit sedang-sedang pun ada, yang VVIP pun ada. Saya hari tu bila anak saya kena tu, terus beli VVIP. Tak kisahlah kita korban lah kan, janji sihat kan. Yang paling penting dia istiqamah. Mungkin sebelum dia tak istiqamah, dia beristiqamah, beli makan. Dan saya nak bagi tahu, mengapa pergi ke tamar pula ustaz? Bukan apa, kita masih boleh menikmati tamar ajwa ni, ya, tamar Nabi ni, daripada Al-Haramain, daripada Mekah, Madinah. Boleh bawa main ke Malaysia contoh. Tapi perasan tak tuan-tuan, semenjak Covid melanda dunia, rupa-rupanya hampir 2 tahun kita susah nak jumpa air Zam-Zam. Kau mau perasan tak? Perasan tak? Perasan kan? Orang sibuk madu, habatus sauda, tapi orang lupa air Zam-Zam, yang merupakan air yang disaksikan oleh para saintis dan para pengkaji yang menyatakan Zam-Zam, air Zam-Zam ini air yang terbaik molekulnya, zat. Tak ada siapa yang boleh tandingi. Air atas dunia terbaik air Zam-Zam. Allahu Akbar. Ini Allah bagi, Allah turunkan untuk kita umat Islam, khusus bagi para hujaj yang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lepas tu kita dengar pula Allahu Akbar, Masya Allah, sekarang dah tak ada dah tuan-tuan. Pasal nak pergi haji pun tak boleh, nak pergi umrah pun tak boleh. Umrah pun berdikit-dikit. Ada yang Allah izin, alhamdulillah, syukur banyak-banyak ya. Syukur banyak-banyak. Tapi yang saya nak sebut ialah mengenai susah dapat bekalan air Zam-Zam ni. Susah nak dapat air bekalan Zam-Zam ni. Bila susah nak dapat bekalan air Zam-Zam ni, dalam suasana kita tahu wabak COVID-19 ni tidak ada ubat yang betul-betul orang boleh cari, tapi kita faham bahawa kita ada saranan dan sandaran daripada Al-Quran dan Hadis, antaranya Zam-Zam. Tapi Zam-Zam tak ada siapa pun nak tolong. Ya, tak ada siapa pun nak tolong kita. Tolonglah bawakan Zam-Zam. Siapa-siapa yang berautoriti malam ni dengar tuan-tuan perempuan, tolong kepada siapa-siapa yang ada link, ada kabel dari Saudi, boleh jamin. Sebab Zam-Zam ni bukan boleh bawa-bawa macam tu je, apa air mineral yang kita beli dekat 7-Eleven tu. Bukan tuan-tuan, ini air Zam-Zam ni dikawal oleh pihak Saudi Arabia lah, Masya Allah. Jadi hanya boleh ada terms and condition dia, diberi ruang kepada para hujaj dan juga kepada orang pergi umrah. Boleh bawa 10 liter tu, semua faham tu, orang pergi umrah biasalah. Tapi sekarang umrah pun tak boleh, yang pergi pun sikit sangat. Jadi bagaimana kita nak berubat pula dengan air Zam-Zam tu pula ya. Jadi mungkin kita ni dalam fikir dan zikir, cuba fikirkan maksud yang saya nak ketengahkan ini. Dah hampir 2 tahun kita hilang dengan kehebatan dan keberkatan yang ada pada Ma'az Zam-Zam, air Zam-Zam ini. Kalau ada pihak-pihak yang berwajib, yang mendengar, khususnya umat Islam lah yang berwajib, kita ada power, ada kuasa, mohon supaya gunakan kuasa kita yang ada ini. Apa salahnya insya-Allah cuba ikhtiarkan di saat pandemik ini. Kalau vaksin kita boleh ikhtiar, kita import daripada negara-negara luar, negara-negara barat, kita import dengan Masya Allah habis berapa bilion-bilion pun tak kisah. Air Zam-Zam juga adalah salah satu daripada keyakinan kita
dalam perubatan Islam, dan bahkan ia merupakan air penawar yang disebut sendiri oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tak kisahlah kalau kita nak vaksin tu kita ikhtiar itu juga, tapi jangan lupa ikhtiar yang ni. Itu maksud saya, jangan salah tafsir. Jadi ambillah, mintalah ke golongan yang berwajib, yang mampu untuk bawa. Setidak-tidaknya kita boleh bagi 2 dos vaksin sekarang ni kepada setiap insan di Malaysia. Mengapa kita tak boleh bagi? InsyaAllah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah tuan-tuan, berkat pertemuan kita pada malam ini, insyaAllah, amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan adalah pihak-pihak yang sudi bawa dan memberikan setiap rumah kita yang termampu dibagi untuk menikmati air Zam-Zam. Manalah tahu kan, setiap ubat ada penyakitnya, kata Nabi. Kalaulah ma'a Zam-Zam itu penyelesai, kita tak tahu, mungkin kita tak berfikir ke arah itu. Sebagai ikhtiar, sebagaimana vaksin, sebagai ivermectin, sebagaimana ikhtiar yang lain. Tak salah kalau kita katakan begitu, ya. Hadirin hadirat rahmatullah, mudah-mudahan muslimin muslimat rahmatullah, tidaklah kita Islam ni di level sebagai golongan asyik mencetak rompakkan hak orang lain itu. Cukup-cukuplah Islam ni sebagai cetak rompak kepada orang lain. Islam ada cara dan pegangannya sendiri, insya-Allah, dan yang cukup sempurna, yang kita yakin bahawasanya bagi mereka yang amanah menunaikan tanggungjawab itu, saya yakin setiap apapun kemelut yang berlaku, kalau kita jalankan, seorang mufti menjalankan pertanggungjawapannya memang dengan amanah diberikan dengan cukup cantik baik, seorang ulama memperjalankan amanah dengan cukup baik, dengan telus, tidak ada samar-samar, tidak ada kona-kona, maknanya straight forward. Hak katakan hak, batil katakan batil. Yang perlu dimuzakarahkan, bawalah ke dalam muzakarah dengan baik. Apa masalahnya? Boleh dibincang dengan keadaan yang harmoni. Ini semua ini, golongan-golongan ini dengan kedoktorannya, mengeluarkan risalah-risalah fakta-fakta yang tepat, dengan angka abjad yang tepat, kemudian dengan pihak-pihak berwajibnya yang serius dalam keadaan bukan hanya memikirkan perkara-perkara diri, tetapi lebih kepada mendahulukan masyarakat, yang masyarakat mengangkat kita sebagai pemimpin. InsyaAllah tuan-tuan buat, saya yakin dengan ketelusan atas amanah kita semua ini, saya yakin tuan-tuan muslim sebab rahmatullah, saya yakin perkara ini tidak akan ada pertembungan lagi antara keraguan-keraguan dengan keyakinan, sebab semua yang telah dibentangkan secara jujur dan ikhlas.